Selamat petang. Hari ini kita belajar pelarasan yang pertama iaitu susut nilai. Kita lihat soalan 1. Tempoh perekanan ialah 1 Januari hingga 31 Disember. Pada 1 April 2010, Kilang Daya telah membeli sebuah mesin dengan harga RM60,000. Kadar susut nilai adalah 20% setahun mengikut kaedah garis lurus. Hitungkan belanja susut nilai dan peruntukan susut nilai. Peruntukan susut nilai sama maksud dengan susut nilai terkumpul bagi tahun 2010, 2011 dan 2012. Untuk pengetahuan semua, kalau dia mengikut kaedah garis lurus, maknanya jumlah susut nilai setiap tahun adalah sama. 20% darab sekali, lepas tu kita boleh tahu tahun-tahun seterusnya berapa susut nilainya. Tapi untuk kes ini, pada tahun yang pertama 2010 tidak penuh 1 tahunnya, sebab mesin itu diguna pakai pada 1 April. Jadi 1 April hingga 31 Disember adalah 8 bulan. 8 bulannya. Jadi kalau kita nak kira susut nilai untuk tahun yang pertama, kita kena darab dengan bulannya juga. Maknanya harga asal RM60,000 darab 20% darab lagi 8/12. Jadi pada tahun yang pertama susut nilai yang dikenakan adalah RM8,000. Jadi untuk susut nilai terkumpul tahun pertama memang sama RM8,000. Pada tahun yang seterusnya 2011, mesin itu terus digunakan dari 1 Januari. Kita sambung dari 2010 1 Januari hingga 31 Disember. Jadi dia penuh 1 tahun. Jadi ambil nilai kosnya darab dengan 20%. Jadi RM60,000 darab 20% sama dengan 12,000. 12,000 ini adalah belanja susut nilai untuk tahun 2011. Manakala susut nilai terkumpul, maknanya dia akan dikumpul bertahun-tahun. Jadi susut nilai terkumpul bagi tahun 2011 adalah 8,000 dari tahun lepas tambah semasa. Belanja susut nilai semasa. Jadi kita akan dapat 20,000. Pada tahun yang seterusnya lagi 2012 sama juga, dia penuh sebab dia belum lagi dijualkan. Jadi dia penuh 1 tahun juga digunakan. Jadi nilainya adalah sama 12,000. Susut nilai terkumpul sudah guna pada tahun yang ketiga, maknanya 20,000 dari tahun-tahun lepas tambah dengan semasa. Dapat 32,000. Soalan 2. Soalan yang sama seperti soalan 1, cuma kali ini dia pakai kaedah baki berkurangan. Kita tengok bagaimana. Pada tahun 2010, 2011 dan 2012. Tempoh yang digunakan adalah 8 bulan kan? Kita tahu sudah 8 bulan. Yang ini tempoh 1 tahun ataupun 12 bulan, tempoh 1 tahun. Jadi kalau baki berkurangan pada tahun pertama, kita kira macam biasa sahaja, iaitu 60,000 darab dengan 20% darab lagi dengan 8/12, kita akan dapat 8,000 kan. Biasanya tahun pertama adalah sama untuk semua kaedah. Yang beza adalah tahun-tahun yang seterusnya. Jadi untuk baki berkurangan, kita nak kira susut nilainya. Caranya adalah 60,000
kita tolak susut nilai terkumpul pada tahun lepas, iaitu 8,000. Barulah kita darab dengan 20%. Jadi kita ambil 60,000 tolak 8,000 darab 2%. Jadi 10400. Cara kira susut nilai terkumpul sama juga. 8,000 dari tahun lepas tambah dengan semasa. Okey, tambah dengan semasa. Jadi kamu akan dapat 18400. Okey, pada tahun yang seterusnya lagi, okey, 60,000 tolak susut nilai terkumpul tahun 2011, iaitu 18400, barulah darab 20%. Okey, ambil 60,000 tolak 18400 darab 20%. Kamu akan dapat 8320. Okey, susut nilai terkumpul macam biasa dari tahun-tahun lepas tambah dengan 8320. Okey, jawapannya 26720. Okey, soalan 3. Okey, dia adalah pakai kaedah berapa persen setahun atas kos. Okey, kalau atas kos, caranya adalah sama dengan kaedah garis lurus. Okey, sama juga, ada tahun, tempo digunakan, belanja susut nilai terkumpul ya. Okey, kita nak kira dulu. Okey, jadi yang ini tahun 2008, 2009. Okey, sama juga 1 April. Jadi pada tahun 2008, tempo yang digunakan adalah dari 1 April hingga 31 Disember. Kenapa 30 Disember? Sebab dia kata tempo tahun dikira dari Januari hingga di Disember. Sekarang dia beli pada April 2008. Okey, jadi jumlahnya adalah 8 bulan. Sama juga 24000 darab dengan 10%, darab lagi dengan 8/12. Okey, kita akan dapat 1600. Jadi 1600 ini adalah susut nilai terkumpul pada tahun yang pertama. Okey, jadi tahun yang seterusnya dia tak katakan dijual, jadi masih lagi pakai dalam perniagaan. Okey, jadi tahun 2009 kita akan bermula dari 1 Januari hingga 31 Disember, tempo cukup 1 tahun. Jadi ambil 24000 terus darab 10% sahaja. Okey, kita akan dapat 2400. Okey, lepas tu susut nilai terkumpul tahun pertama tambah dengan tahun kedua. Okey, kita akan dapat 4000. Selesai. Soalan 4. Maklumat berikut dipetik daripada imbangan tugas kedai cahaya pada 31 Disember 2009. Okay, dalam imbangan tugasnya kita jelas nampak ada alatan pejabat, kos. Ini peruntukan susut nilai ataupun susut nilai terkumpul adalah untuk alatan pejabat sebanyak 2000. Yang ini dari tahun lepas bawa ke tahun yang semasa. Okey, jadi kita tengok maklumat tambahan. Pada 1 Julai 2009, pemilik membeli alatan pejabat baru bernilai 6400. Semua alatan pejabat disusut nilai sebanyak 10% setahun atas kos. Okey, jadi untuk soalan ini, untuk kira belanja susut nilai dan susut nilai terkumpul, ada dua perkara kita kena tahu. Okey, yang sedia ada 20,000 ini, yang kos ini 20,000, yang ini sudah guna penuh.
dari 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2009. Sudah penuh 1 tahun. Jadi yang ini terus darab 10%. Okay. Perkara yang kedua, ada alatan pejabat yang dibeli pada 1 Julai. Jadi 1 Julai hingga 31 Desember sudah guna 6 bulan. Jadi yang untuk 6,400 ini bukan sahaja kita kena darab 10%, kena darab lagi 6/12. Okey, jadi untuk susut nilai soalan 4 ini ada A tambah B. A adalah yang sedia ada, B adalah yang 6400. Okey. Jadi alatan pejabat, belanja alatan pejabat adalah 20,000 darab dengan 10%. Okay, yang sedia ada tambah yang baru iaitu 6400 darab 10% darab 6/12 ataupun 1/2. Okay, tekan kalkulator dulu. Okay, yang ni 2000. Okay, tambah dengan 6400 darab 10% darab lagi 1/2 ataupun 6/12 tambah dengan 320 sama dengan 2320. Ini belanja susut nilai untuk tahun semasa. Manakala susut nilai terkumpul, kita mesti ambil belanja susut nilai tahun semasa, belanja susut nilai tahun semasa iaitu 2320 tambah dengan tahun-tahun sebelumnya iaitu 2000. Okey, maknanya terkumpul lah. Okey, kumpul sampai tahun 2009. Jumlah yang telah dikumpul adalah 4320.